Tumpuan berita malam ini, penjawat awam Persekutuan dari Sektor Pendidikan dan Sosial. Usaha berterusan Amerika Syarikat perkukuh kerjasama dengan Sarawak. Sarawak sedia hadapi perubahan iklim dengan dasar pemeliharaan alam sekitar. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Seramai 165 pegawai daripada 67 jabatan dan agensi persekutuan dalam sektor pendidikan dan sosial melakukan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Menurut Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan, kunjungan hormat itu bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak di bawah Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi. Walau ada rakan-rakan penjawat awam persekutuan, pada hari ini sangat berbangga untuk bertemu dengan Tun dan Tuh Puan dan amat berbesar hati menerima nasihat dan pandangan daripada Tuan Yang Utama Tun yang mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam pelbagai bidang. Nasihat dan pandangan Tuan Yang Utama Tun akan kami bawa sebagai bekal dan panduan dalam memberi khidmatan yang terbaik kepada rakyat, negeri dan negara. Turut hadir pada majlis itu ialah isteri kepada Yang di-Pertuan Negeri, Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Hadir sama Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib, Penolong Naib Chancellor Kepimpinan dan Pembangunan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Datuk Muhammad Fazil Abdul Rahman dan tetamu kehormat lain. Datuk Ahmad Nazri turut menzahirkan ucapan tahniah atas pemasyuran Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi sebagai Chancellor keempat UNIMAS dan Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah atas menerima darjah Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP baru-baru ini. Sementara itu, Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Datuk Seri Syed Hamzah Syed Pai berkata, majlis itu bertujuan memastikan semua agensi persekutuan mempunyai peluang yang sama untuk membuat kunjungan hormat ke atas Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi dengan mengumpulkan agensi mengikut sektor. Ini merupakan majlis ketiga yang diadakan sebagai sebahagian daripada siri kunjungan hormat daripada agensi persekutuan kepada ketua negara. Untuk rekod, majlis pertama berlangsung pada 11 September lalu dihadiri oleh 196 pegawai persekutuan daripada 25 agensi sektor keselamatan. Manakala sesi kedua diadakan pada 2 Oktober lalu dihadiri oleh 191 pegawai daripada 51 jabatan dan agensi dalam sektor pembangunan dan ekonomi. Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar D. Kagan, mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg sempena lawatan kerja beliau selama 2 hari di sini. Kunjungan hormat buat kali ketiga itu menandakan usaha berterusan untuk memkukuh kerjasama antara Amerika Syarikat dengan Kerajaan Sarawak. Hadir sama semasa kunjungan hormat ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Menurut Edgar, pelbagai inisiatif kerjasama telah dibincangkan terutama dalam bidang tenaga bersih, teknologi hidrogen termasuk hal demokrasi dan pembangunan masyarakat. I think that there's obviously, we're looking for ways in which we can continue to see U.S. investment that comes into Malaysia, look closely at Sarawak as a possible base. I think we talked about areas ranging from further cooperation in offshore gas as well as in aerospace. But I think that the heart of the discussion really was about the fact that the U.S. and Malaysia have so much that we share in common in terms of outlook on the global economy, shared values, current to democracy, and so to look for how we can build on that. And also just to celebrate a little bit the strong partnership that we've had going back a very long time. Katanya kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat di Pejabat Premier Sarawak di Menara Pelita di Kuching pada Khamis.
Tambah Edgar, tujuan utama lawatan beliau ke Sarawak adalah sempena dengan ulang tahun ke-20 Perpustakaan Negeri Sarawak yang ditubuhkan dengan sokongan pemimpin Amerika Syarikat. Katanya lagi, ia adalah salah satu inisiatif paling berjaya yang melibatkan sumbangan dari Amerika Syarikat. Sarawak bersedia menerima kedatangan para saintis yang ingin membantu negeri ini dalam usaha memelihara alam sekitar dengan memperkenalkan pendekatan baharu dalam dasar pemeliharaan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, para saintis kini berbincang mengenai perubahan iklim yang disebabkan oleh pelepasan karbon yang telah melebihi had sekaligus mengancam kelangsungan hidup manusia. In that perspective, Sarawak really welcome the scientists for us to preserve the environment that we have and the new approach in terms of policy formulation. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam sempena persidangan antarabangsa Sains Tropika 2024 TROPS SC 2024 di sini pada Rabu. Dalam ucapannya, Datuk Patinggi Abang Zohari turut menekankan bagaimana kerajaan Sarawak kini memberi tumpuan terhadap kekuatan yang dimiliki negeri tersebut untuk menangani cabaran perubahan iklim. We know very well that carbon is a culprit, but how to balance this carbon with fresh oxygen. And therefore, the Sarawak government giving emphasis on forest preservation. And in that area, we are talking about carbon storage. Oleh itu, kerajaan Sarawak memberi tumpuan kepada pemeliharaan hutan dan dalam bidang itu, kita sedang bercakap mengenai penyimpanan karbon, tambah beliau. Premier Sarawak turut berharap bahawa persidangan antarabangsa Sains Tropika 2024 ini akan memberikan pandangan yang berguna tentang cara untuk meneroka sumber-sumber tropika bagi menyumbang kepada penyelesaian isu-isu global, terutamanya dalam menangani perubahan iklim. Hadir sama dalam majlis tersebut adalah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, Chang Lih Kang, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Pengerusi Tropical Science Foundation, Tan Sri Insinyur Dr. Ahmad Tajuddin Ali, FASC, serta tetamu kehormat yang lain. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT telah memeterai memorandum persefahaman MOU bersama Netrunner Sdn Bhd untuk membangunkan Taman Pusat Data Tahap 4. MOU tersebut ditandatangani selepas perasmian Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2024 IDEX 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching di sini pada Rabu. Ia disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hien, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Datuk Lee Wen Lagang. Pusat data ini yang akan dikuasakan oleh sumber tenaga boleh diperbarui bertujuan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat bagi kemudahan penyimpanan dan pemprosesan data yang selamat di rantau ini. Di bawah MOU ini, kedua-dua pihak akan bekerjasama dan memudahkan perbincangan lanjut melalui perkongsian maklumat untuk pembangunan projek tersebut. Netrunner sebagai pemaju utama projek akan memberi tumpuan kepada reka bentuk dan pembinaan Taman Pusat Data Tahap 4 menggabungkan teknologi cekap tenaga yang canggih dan standard keselamatan global. Dalam pada itu, majlis tersebut turut menyaksikan 4 MOU iaitu antara Netrunner dan Azio Group Sdn Bhd, Zikon dan Huawei, Zikon dan China International Group Malaysia Sdn Bhd serta antara Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak, Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Sentex dan Zikon. Sebelum itu, dalam majlis perasmian, Premier Sarawak serta Div Kehormat menyaksikan 13 MOU antara agensi tempatan Sarawak bersama agensi-agensi luar.
Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Datuk Bak Openg menerima kunjungan hormat daripada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT yang diketuai oleh Menterinya Datuk Sri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Ketika ditemui media usai kunjungan tersebut, Datuk Sri Zamri memberitahu perjumpaan beliau bersama Datuk Patinggi Abang Zohari adalah untuk membincangkan perkembangan pendidikan tinggi di Sarawak. Jadi kita telah pun membincangkan tentang perancangan masa hadapan dan ini termasuk juga dalam konteks untuk kita membina pelan pendidikan jangka panjang kita, iaitu yang sedang dalam proses untuk pembinaan untuk kita membuat satu pelan baru, iaitu untuk tahun 2026 hinggalah 2035. Mengulas mengenai inisiatif Sarawak untuk membangunkan kursus aero angkasa di Institut Milik Negeri ini, Datuk Seri Zamri memberitahu pihak kementerian sentiasa sedia untuk membantu. Saya telah memaklumkan bahawa di peringkat universiti kita bersedia untuk memberikan kerjasama itu dan saya dipahamkan tim daripada IPTA kita pun ada bersama untuk memastikan supaya perancangan yang dibuat oleh Kerajaan Sarawak itu dapat dilaksanakan dengan baik. Usai majlis kunjungan hormat, Datuk Patinggi Abang Zohari turut berkesempatan untuk hadir ke majlis pelancaran pejabat Demand League Connection Sdn Bhd di Kuching yang mana akan merancakkan lagi jaringan digitalisasi negeri ini. Mengiringi beliau, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Ahmad Muhammad Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang serta tetamu kenamaan yang lain. Tebingan Sungai Kuching akan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti menarik sempena Sarawak di Regatta Kuching Waterfront Festival 2024 yang akan berlangsung bermula 25 Oktober ini hingga 3 November depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, acara utama festival ini adalah Sarawak International Dragon Boat Regatta dan Sarawak Regatta. Menurutnya, sebanyak 61 pasukan dari 21 buah negara akan menyertai Sarawak International Dragon Boat Regatta yang ke-10 ini dengan jumlah penyertaan seramai 1,872 orang. Manakala bagi Sarawak Regatta pula, katanya sebanyak 16 kategori perlumbaan akan dipertandingkan untuk merebut Piala Raja Sungai yang dijangka disaksikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi pada 3 November. Acara Lomba Perahu tahun ini juga cukup meriah kerana kita difahamkan ada tetamu-tetamu besar yang akan terlibat. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, yang terutama Sultan Brunei juga akan hadir bersama dan terlibat dalam perlombaan untuk VIP race yang juga akan disertai oleh tuan yang terutama yang amat berhormat Premier dan VIP yang lain untuk VIP race. Jadi sebab itulah sedikit sebanyak dia akan memberi keceriaan, kemeriahan kepada acara regatta kita dan kita mahu melihat kawasan waterfront itu menjadi satu kawasan yang penuh keceriaan pada masa itu dan minta warga Kuching, warga Semarahan, warga Bau, Lundu datang sama-sama untuk memeriahkan. Okey. Beliau berkata demikian dalam sidang media di majlis penyampaian tajaan bagi festival tersebut di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu festival ini akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 26 Oktober, manakala penutupannya dijangka disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada 3 November. Selain daripada Raja Sungai, terdapat banyak lagi acara-acara lain yang akan diadakan seperti Sarawak Entrepreneur Showcase, Borneo Craft Festival, demonstrasi masakan, Festival Gendang Melayu Sarawak termasuk acara baru iaitu Marathon 3 km.
Dalam majlis itu, sejumlah 1.5 juta ringgit yang mana RM550,000 disumbangkan oleh Petroleum Sarawak Berhad Petros sebagai penaja platinum, diikuti Petroleum National Berhad Petronas, Petra Energy Berhad dan Bintulu Port Holding masing-masing menyumbang RM300,000 sebagai penaja emas dan JX Nippons Oil and Gas Explorations Malaysia Limited menyumbang RM50,000 sebagai penaja gangsa. Penaja bersama yang lain termasuk Sarawak Sdn Berhad, Hock Peng Realty Sdn Berhad, Taan Holding Berhad, Borneo Housing Mortgage Finance Berhad, Sarawak Plantations Berhad dan Moma Water. Sokongan kewangan ini dijangka akan meningkatkan lagi penganjuran festival dan memberikan pengalaman yang lebih menarik kepada semua peserta dan pengunjung. Turut hadir pada sidang media itu ialah Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Setiausaha Tetap Kementerian itu Datuk Sherina Husaini dan Residen Bahagian Kuching Dayang Juanita Aziza Abang Mursyidi. Kecerdasan buatan AI dan data kini dilihat sebagai salah satu pemangkin untuk mencapai visi yang telah digariskan oleh Sarawak menerusi Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaiha Narawi memberitahu, gabungan kedua-dua elemen ini dapat membantu kerajaan Sarawak mengenapasti kehendak semasa dalam merangka strategi untuk tindakan seterusnya. Mengambil contoh peranan AI dan data dalam mencapai visi Sarawak untuk memodernkan sektor tenaga, beliau memberitahu kedua-duanya digunakan untuk membentuk semula sektor tenaga, merevolusikan penjanaan, penganggihan dan konsumsi tenaga tersebut. Artificial intelligence is reshaping the energy sector, revolutionizing how power is generated, distributed, and consumed. From smart grid management to renewable energy forecasting, AI is fundamentally changing the way the energy industry operates, moving it towards a more efficient, sustainable, and secure future. For example, AI will enable smart grid management by monitoring and controlling the flow of electricity in the real time. By integrating renewable energy sources, energy storage system, and demand response. AI will help to balance the supply and demand and maximize renewable energy utilization in the near future. Beliau berkata demikian semasa memberi ucap tama dalam Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2024 IDEX 24 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis. Mengulas lanjut, beliau memberitahu algoritma AI boleh menganalisis sejumlah besar data daripada sistem tenaga termasuk grid kuasa dan sumber tenaga boleh diperbarui yang membawa kepada penggunaan sumber tenaga yang lebih cekap dan pengurangan pelepasan karbon. Beliau juga Menteri Bertanggungjawab ke atas IDEX 24 menambah, selain dalam sektor tenaga, AI dan data dapat dimanfaatkan untuk mencapai hasrat kerajaan Sarawak menjadi pengeksport makanan menjelang 2030. Sarawak is at the leading edge of a significant and transformative shift in how farming is conducted by leveraging cutting-edge digital technologies such as AI, IoT, data analytics. Sarawak is accelerating smart and precision farming. So hopefully this will assist us to be the net exporter of food as per our target by the year 2030. This shift is not only going to enhance our crop yield and productivity, but I believe will also improve our overall production efficiency and market access in the near future. These advancements are crucial as we strive to meet the food security agenda for Sarawak.
Hadir sama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Lee Wen Lagang, Pengerusi Sistem Maklumat Sarawak Sdn Bhd Sains Tan Sri Datuk Petinggi Dr. George Chan Hong Nam, Pengurus Besar Sarawak Media Authority SMA Datuk Dr. Andreessen Tiong Ing Heng dan Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUTS Datuk Jafri Lias. Sekian Buletin Ukas bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media Ukas masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin Ukas dengan paparan majlis kunjungan hormat agensi-agensi Persekutuan Sarawak bersama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas.